Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar tajuk 2.3 Reka bentuk elektrik dalam subjek Reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Apa yang akan dipelajari oleh murid-murid pada petang ini ialah: pertama, mengenal pasti dan menjelaskan elemen elektrik iaitu sumber, medium, beban dan juga kawalan. Kedua, menunjuk cara reka bentuk litar peralatan elektrik dari segi keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Akhir sekali, murid akan membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. Kita lihat subtopik yang pertama. Elemen sistem elektrik. Elemen sistem elektrik terbahagi kepada 5, iaitu sumber, medium, beban, kawalan dan juga jenis arus. Sumber pula terbahagi kepada 2, iaitu sumber yang boleh diperbaharui dan juga sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sumber yang boleh diperbaharui adalah seperti tenaga solar, tenaga air dan juga tenaga angin. Tenaga solar diperolehi daripada cahaya matahari dan melalui sebuah sistem untuk menghasilkan elektrik. Sama juga seperti tenaga air dan juga tenaga angin. Tenaga air akan melalui sistem hidroelektrik seperti di empangan untuk memusingkan dinamo untuk menghasilkan elektrik. Sama juga seperti tenaga angin. Tenaga angin akan melalui sistem turbin untuk menghasilkan elektrik. Seterusnya kita lihat ke sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti gas, petroleum dan juga tenaga nuklear. Ketiga-tiga tenaga ini amat berguna dan juga penting pada zaman kini, tetapi sumber-sumber ini tidak dapat diperbaharui kerana ia memakan masa yang agak lama, berjuta-juta tahun untuk menghasilkan semula. Seterusnya kita lihat ke bahagian kedua, iaitu medium. Medium adalah melalui wire dan yang kedua melalui tanpa wire. Ketiga adalah beban. Beban adalah produk yang telah dihasilkan melalui medium yang dihasilkan daripada sumber. Beban yang pertama adalah cahaya yang dihasilkan oleh mentol. Kedua, angin daripada putaran kipas. Ketiga, pembesar suara. Keempat, kita lihat adalah kawalan. Kawalan terbahagi kepada 2, iaitu pertama manual dan kedua adalah automatik. Ketiga, akhir sekali kita lihat ke jenis arus terbahagi kepada 2. Pertama, arus ulang-alik dan kedua adalah arus terus. Kita lihat di sini, sebenarnya elemen sistem elektrik ini berkait antara satu sama lain. Pada mulanya, kita akan mendapatkan tenaga elektrik daripada sumber yang kita perolehi. Kemudian dia akan melalui medium, sama ada melalui wire ataupun tanpa wire. Kemudian dia akan menghasilkan produk seperti ini, iaitu cahaya yang dihasilkan oleh mentol dan dikawal menggunakan kawalan sama ada manual atau juga automatik. Kita lihat subtopik yang kedua, iaitu menunjukkan cara reka bentuk litar. Cara reka bentuk litar terbahagi kepada 3, iaitu keselamatan. Kedua, kedudukan peranti dalam litar. Dan yang ketiga adalah sambungan litar. Keselamatan, kita lihat di sini gambar ciri-ciri keselamatan yang terdapat di bahagian bawah periuk nasi. Dilihat litar-litar tersebut berada di bahagian bawah periuk nasi dan telah ditutupkan supaya terlindung daripada air ataupun apa jua bahaya-bahaya yang akan menimpa arus tersebut. Kedua, kita lihat kedudukan peranti dalam litar. Elemen pemanas, papan fleksibel rata berada di bawah bahagian struktur rangka periuk nasi. Sensor suhu dan sensor tekanan berada di bahagian yang sama supaya dapat menjimatkan ruang. Dan kita lihat yang ketiga adalah sambungan litar. Sambungan litar terbahagi kepada litar tertutup, litar buka dan juga litar pintas.
Litar tertutup, kita lihat cahaya mentol menyala. Kerana litar tertutup, kita lihat di sini arus elektrik akan melalui positif dan kita tengok suis telah ditutup dan arus dapat dialirkan dan melalui produk cahaya dan terus ke negatif. Jadi mentol dapat dihasilkan cahayanya. Kita lihat kepada litar buka pula, suis telah terbuka dan arus elektrik tidak dapat mengalir. Lalu mentol tidak dapat dihasilkan cahayanya. Ketiga, kita lihat litar pintas. Arus positif telah bertemu arus negatif sebelum produk ini. Jadi litar pintas telah berlaku dan mengakibatkan sama ada mentol ini tidak menyala ataupun mentol terbakar. Info ekstra untuk memurid adalah kita lihat salah keketutupan. Kutub salah kerana LED ini mempunyai dua kaki, iaitu yang pertama kaki anode dan yang kedua adalah kaki kathod. Kaki anode adalah positif, kaki kathod yang pendek adalah untuk negatif. Tetapi kita lihat di sini arus elektrik mengalir daripada positif melalui perintah tetap tetapi melalui kaki kathod. Ini kaki pendek. Dan yang kaki panjang anode telah melalui arus negatif. Jadi ini adalah salah kutub dan LED tidak akan menyala. Jadi apa caranya? Kaki kathod perlu berada di kaki negatif, manakala kaki anode perlu berada di kaki positif untuk menghasilkan cahaya LED. Seterusnya, akhir sekali kita pergi ke membuat pengiraan parameter elektrik. Pengiraan menggunakan hukum Ohm. Memurid perlu tahu ini adalah piramid Ohm. Piramid Ohm sangat penting di dalam pengiraan ini. V, I, R, P. Mari kita lihat satu persatu. V adalah voltan. Bagaimana untuk mencari V? Kita lihat soalan ini. Litar lengkap dengan arus 0.5 ampere dan berintangan 3 ohm. V sebagai subjek dan juga kita lihat A nilai arus 0.5 ampere dan nilai rintangan adalah 3 ohm. Kita lihat kembali ke piramid Ohm dan kita jadikan V sebagai subjek dan kita tengok di bawah kita ada I dan juga R. Jadi dia berada di sebelah mana kita akan gunakan formula darab. Jika berada di atas bawah kita akan guna formula bahagi. Jadi V sebagai subjek dan I duduk di sebelah R. Jadi kita guna formula darab. V sama dengan I darab dengan R. V darab I sama dengan I darab R. Jadi V sama dengan I kita telah ada di soalan, iaitu nilai arus 0.5 ampere darab dengan R. R adalah nilai rintangan yang telah diberikan, iaitu 3 ohm. Jadi V sama dengan 1.5 volt. Faham? Jadi kita lihat kepada I pula. I adalah arus. SI unitnya adalah ampere. Jadi kita lihat soalan, litar lengkap bervoltan 3 volt. Ini adalah nilai voltan. Dan nilai rintangan 5 ohm. Ini adalah nilai rintangan. Jadi kita jadikan I sebagai subjek di piramid Ohm. Kita lihat kita ada V, bawahnya adalah R. Jadi kita kembali kepada formula tadi. Jika berada di atas dan bawah, kita akan guna formula bahagi. I sebagai subjek sama dengan V bahagi dengan R. Jadi V kita dah dapat, iaitu 3 volt. Kita isi di sini. Dan R ini adalah nilai rintangan 5 ohm. Jadi 3 volt bahagi dengan 5 ohm, kita akan dapat jawapan I sama dengan 0.6 ampere. Ini adalah jumlah nilai arus yang telah kita dapat dari litar tersebut. Seterusnya kita pergi ke R. R adalah nilai rintangan. Dalam SI unitnya ohm. Litar lengkap bervoltan 3 volt dan nilai arus 0.5 ampere. Jadi kita lihat di sini nilai rintangan tiada, tetapi kita ada nilai voltan dan juga nilai arus. Jadi kita kembali ke piramid Ohm.
R sebagai subjek, iaitu nilai R, nilai rintangan. Kita gunakan V bahagi I, kerana V berada di atas dan I berada di bawah. Jadi kita guna formula bahagi. Jadi R sama dengan V adalah 3 volt, I adalah 0.5 ampere. Jadi kita bahagi, kita akan dapat jawapan R sama dengan 6 ohm, iaitu nilai rintangan 6 ohm. Seterusnya kita kembali ke P. Apa itu P? P adalah kuasa. Nilai SI unitnya adalah watt. Jadi kita lihat di soalan ini sama dengan soalan V tadi, soalan voltan. Kita lengkap dengan arus 0.5 ampere dan berintangan 3 ohm. Jadi P sama dengan V darab I. Tetapi di sini V tiada. Kita kembali ke soalan V tadi. V sama dengan 1.5 volt. Lihat soalan sama. Jadi V adalah 1.5 volt darab dengan I iaitu nilai arus yang telah diberikan 0.5 ampere, iaitu 1.5 volt darab dengan 0.5 ampere. Kita dapat jawapan nilai kuasa 0.75 watt. Itu adalah nilai P. Jadi kita lihat, jika kita melalui pengiraan parameter elektrik untuk mencari V, I, R dan juga P, kita kembali kepada piramid Ohm. Saya harap murid-murid faham dengan video kali ini. Seterusnya, tamatlah sudah sesi kali ini. Jadi murid-murid perlulah jawab soalan di dalam buku latihan bahagian A sahaja, muka surat 79 dan juga 80 dari buku teks RBT tingkatan 2. Faham? Jadi apabila sesi PKP ini telah pun tamat, kita akan berjumpa di sekolah dan cikgu akan menanda jawapan anda. Jangan lupa ya untuk jawab. Sebelum itu, jangan lupa pakai topeng untuk keluar. Stay safe, stay home. Assalamualaikum.